Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai Sains Komputer Tingkatan 4, Bab 2, Pangkalan Data. Baiklah, yang pertama, pangkalan data hubungan. Okey, apa itu data? Data ialah maklumat asal mengenai sesuatu benda, orang atau entiti. Manakala maklumat pula ialah hasil dari proses pengumpulan, analisa dan pemprosesan data. Okey, pangkalan data itu apa? Pangkalan data ini ialah koleksi data yang disimpan dalam format piawaian, standard dan direka khusus supaya mampu untuk berkongsi data dengan pengguna secara efisien. Okey, ciri-ciri data yang bermakna. Ada 3, iaitu yang pertama, data yang mempunyai integriti, dipercayai ketekalannya, bebas dari kelewahan, iaitu pertindihan data yang dengan data yang lain. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat evolusi pengurusan data. Evolusi pengurusan data yang pertama adalah sistem pemprosesan manual. Okey, data ni diproses oleh tenaga manusia dan dimasukkan ke dalam fail mengikut aturan tertentu. Itu yang dipanggilkan proses secara manual. Manakala sistem proses secara fail adalah pemprosesan secara manual dengan menggunakan sistem pengoperasian dan aplikasi komputer. Okey, yang ketiga adalah sistem pangkalan data. Okey, apa itu sistem pangkalan data? Okay, sistem pangkalan data ni adalah sistem yang menguruskan data dengan lebih tersusun dan pengurusan yang cekap akan mempercepatkan proses memanipulasi data. Okey, ketiga, kita ada integriti data, ketekalan data dan kelewahan data. Apa itu integriti? Okey, integriti data ni adalah satu kesempurnaan, ketepatan dan merujuk kepada ketepatan data yang sah melalui keseluruhan kitar hayat data. Maksudnya satu data tu adalah data yang sempurna, yang tepat, dan tidak bertindih. Okey, ketekanan data ialah konsistensi atau keseragaman data yang mempengaruhi keesahan data dan memastikan data tu dalam pangkalan data boleh dipercayai tanpa ragu. Okey. Dan ketiga adalah kelewahan data. Kelewahan data ni adalah pertindihan data yang berlaku akibat daripada salinan data pada lokasi yang berbeza dan boleh mempengaruhi keseluruhan salinan data dan menyebabkan data tidak boleh terima. Iaitu kelewahan data ni data yang kita copy daripada fail-fail yang lain. Maksudnya ada fail yang sebelumnya dah ada tapi kita copy balik. Tu yang dipanggil kelewahan data. Okey, seterusnya kita lihat jenis model pangkalan data. Ada 5. Yang pertama adalah model pangkalan data, model hierarki, model hubungan, model rangkaian dan model berasaskan objek. Okey, yang pertama kita lihat, okey. Yang pertama, model pangkalan data. Okey, model pangkalan data ni adalah menentukan struktur logikal bagaimana data itu disimpan, disusun dan dikendalikan. Okey, yang kedua ialah model hierarki. Okey, apa itu model hierarki ni? Model hierarki ni merupakan model data yang di mana data tersebut diatur dengan struktur data pokok. Dan struktur ini dapat mewakili informasi menggunakan hubungan child atau parent. Okey. Yang ketiga, model hubungan. Model hubungan ni yang menyimpan data dalam bentuk jadual hubungan. Okey, model ni paling banyak terkenal digunakan oleh banyak sistem pangkalan data moden. Yang keempat ialah model rangkaian. Model rangkaian ialah terdiri daripada beberapa rekod yang dihubungkan melalui petunjuk iaitu anak panah. Okey, berjaya mengatasi beberapa ketidaktentuan dalam model hierarki seperti sifat hubungan satu ke banyak lah. Okey. Dan yang kelima ialah model berasaskan objek. Apa itu model berasaskan objek ni? Okey. Model berasaskan objek ni adalah kaedah terbaru dalam pengurusan pangkalan data. Boleh menyimpan takrifan objek-objek dan hubungan yang boleh digunakan semula oleh sistem. Okey. Seterusnya ialah sistem pengurusan pangkalan data. Sistem ni adalah sistem perisian yang menggunakan kaedah piawaian dan menjalankan pertanyaan, pengawasan dan kawalan terhadap pangkalan data. Entiti, apa itu entiti? Entiti adalah satu objek dan konsep dalam dunia nyata yang boleh dikenal pasti kewujudannya melalui entiti. Adalah objek yang menjadi sumber data. Okay. Yang kedua adalah attribute. Apa itu attribute? Attribute adalah sifat yang memperlihatkan suatu entiti. Maksudnya, entiti ni adalah induknya lah. Okay. Attribute ni anak-anak kepada entiti. Okay. Yang keempat adalah set hubungan. Set hubungan ni adalah koleksi sepasang entiti
subjek-subjek yang mempunyai hubungan yang sama. Dan kelima ialah kekardinalan, iaitu menyatakan bilangan entiti yang boleh dihubungkan dengan entiti yang lain melalui set hubungan. Okay, maaf ya, ada gangguan. Okay. Seterusnya ialah reka bentuk pekaran data hubungan. Apa itu reka bentuk pekaran data hubungan? Okay, ia adalah digunakan untuk mengatasi masalah kelewahan dan ketidaktekalan data. Okay, model pengkalan data hubungan ini telah wujud lajur khusus sebagai atribut penghubung. Okay, kita ada dua kat sini kunci. Ada dua kunci. Kunci primer dan juga kunci asing. Apa itu kunci primer? Okay, kunci primer adalah atribut kepada nilai unik yang mewakili setiap garis rekod dalam jadual. Manakala kunci asing ialah salah satu medan dalam jadual pertama yang dijadikan kunci primer yang berada di dalam jadual kedua dan pada jadual yang lain. Okey, seterusnya kita lihat objek dalam pangkalan data. Okey, kita ada 4. Ada jadual, kekunci, medan dan juga rekod. Okey, kita lihat yang pertama ialah jadual. Okey, jadual ni terdiri daripada rekod dan medan yang mengandungi data dalam pangkalan data. Mengandungi data yang saling berkaitan dan merupakan satu entiti. Okey, manakala kekunci ni ada dua, macam saya cakap tadi, ada dua, iaitu kunci primer dan juga kunci asing. Okey, kunci primer ni adalah unit untuk jadual tersebut. Manakala kunci asing ni kunci hubungan antara jadual. Yang ketiga ialah medan. Medan ialah sebahagian daripada rekod dan merupakan subjek kepada rekod. Manakala rekod pula adalah lokasi menyimpan data dan terdiri daripada beberapa medan yang menyimpan data. Okay, kita boleh lihat kat sini adalah gambar rajah berkenaan dengan jenis-jenis kebergantungan, iaitu kebergantungan fungsi sepenuhnya, fungsi separa dan fungsi transitif. Okay. Gambar rajah ni mengandungi entiti, atribut dan hubungan dan tahap kekardinalan. Okay, boleh lihatlah. Kebergantungan fungsi sepenuhnya, sekiranya salah satu kunci primer tu tarikh atau buku tidak dapat ditentukan. Okey. Okey. Pernomalan. Apa itu pernomalan? Pernomalan adalah kaedah menganalisis jadual-jadual berasaskan atribut kunci dan kebergantungan fungsi dengan tujuan untuk mengurangkan pertindihan data dalam pangkalan data. Okey, jadual ONF iaitu merupakan jadual yang seterusnya adalah jadual 0NF ataupun 0NF ni merupakan jadual yang mempunyai atribut yang memiliki nilai lebih daripada 1 dan terdapat pengulangan kumpulan atribut dalam baris. Manakala jadual 1NF ialah penukaran 1 0 ke 1 adalah untuk memastikan lajur jadual adalah atomik dan mempunyai kunci primer. Okay, syarat-syaratnya apa? Syaratnya adalah memastikan lajur untuk setiap atribut. Lepas tu, selepas itu, setiap rekod adalah unik dengan menggunakan kunci utama, itu gabungan dua ataupun lebih atribut. Okey. Dan seterusnya adalah jadual 2NF ataupun 2NF adalah untuk menghapuskan kebergantungan fungsi separa. Syaratnya ialah jadual ini melalui peringkat 1NF dan setiap atribut biasa adalah bersandar sepenuhnya pada kunci primer. Okay, yang ketiga ada jadual 3NF adalah syarat untuk menghapuskan kebergantungan fungsi transitif. Okay, syarat-syaratnya telah berada pada 2NF dan tidak mempunyai sebarang sandaran transitif. Okey, anda boleh lihat pada gambar rajah pada hujung ni, pada sebelah kanan. Okey, ini adalah 1NF, 2NF dan 3NF. Bagaimana kita nak menghapuskan tiga jadual yang berbeza dan bagaimana kita nak menghapuskan kebergantungan jadual-jadual tersebut, atribut tersebut. Okey. Sekian dan terima kasih.